Hai, Assalamualaikum kawan-kawan semua. Rindu tak dekat miau-miau yang comel-comel, yang comot-comot ni? Terima kasihlah jika ada yang sudi merindui miau-miau kat sini. Jadi dah lama kita tak buat video. Sepanjang kita tak buat video ni, pelbagai suka duka. Ada kucing kita baru ambil, ada kucing yang dah mati, ada kucing sakit, macam-macam dah kita lalui. Cuma tidak buat video saja. Video saya rakam, saya pergi ambil kucing, saya rakam. Cuma mood nak edit video tu tak ada masa tu. Jadi di samping sibuk dengan tugas harian kita, jadi tak buat video lama. Hari ni saya buatlah. Dah banyak dah video kita rakam simpan. Jadi kita share lah hari ni. Ya. Kawan-kawan pun ada yang WhatsApp, ada yang komen, tanya kenapa tak buat video. Ya, terima kasihlah sebab ada yang sudi rindu pada kucing-kucing kami ini, ya. Okey, hari ini kita bagi makan, beli mangkuk dekat sebenarnya dah lama dah beli mangkuk ni. Hari raya hari tu lagi, ya. Ni mangkuk warna-warni. Beli dekat kedai RM2. Tak RM2 dah, RM2 40 sen dah sekarang. Sekarang kan. Okey, di samping pembantu kita ni, Aisyah, pembantu dan juga penyebuk. Kalau dulu dia kecil, kita bagi kucing makan, tinggal dia kat dalam rumah tengok kartun. Sekarang ni dah boleh dah bantu-bantu ni. Tak apalah, walaupun dia special ataupun kanak-kanak istimewa, ada autism, tak boleh bercakap, berbual-bual tak boleh. Cuma Aisyah ni dia pandai menghafal sahajalah. Kalau nak berbual-bual, borak-borak tak boleh, ya. Tapi istimewa, boleh bantu bagi miau makan pun dah okey dah. Syukur dah. Macam tu. Okey ni kita tengok miau-miau kita makan. Ni kat luar. Lepas tu kita bagi kat dalam sangkar pula. Sangkar kecil-kecil, sangkar besar, semualah. Yang dalam sangkar tu, macam selalulah saya cakap, masa kita nak bersihkan sangkar, kita bagi dia orang bebas jalan-jalan dulu. 4-5 jam kemudian, contohnya kalau kita basuh sangkar pukul 10, lepas tu lepas Zohor ke, kita bagi makan, kita pun kuranglah balik. Macam itulah contoh. Lama-lama sangat bimbang juga duduk pergi kawasan rumah orang, tak nak lah juga kan, sibuk. Okeylah kawan-kawan, tengok video ni sampai akhir. Macam-macam saya nak tunjuk, ya. Jadi tonton awal sampai akhir. Dan saya juga nak bagi tahu kisah saya yang hari tu saya ada bagi tahu sebelum puasa hari tu kan, saya bagi tahu nak jual nasi kan. Ada kawan-kawan kata murahnya jual macam tu, ada untung ke apa kan. Memanglah kan, kalau jual mahal bimbang tak ada orang nak beli. Macam tu lah. Lepas tu lagi satu saya nak cerita pasal hari tu saya ada cakap dulu. Saya ada cakap panjang kisah saya nak balas jasa nenek saya. Tak sempat masa tu. Saya masih lagi susah masa tu. Sekarang ni ada duit sikit. Nenek saya dah meninggal. Jadi saya dapat bahagian barang kemas. Saya cakap kan, ada dapat subang tu kan. Jadi hari tu saya dah jual subang tu. Dan saya, orang yang nak order nasi, nak beli nasi kat saya tu, saya bagi sahaja je. Kira sedekah atas nama nenek saya yang saya jual subang tu. Okey, nanti saya tunjuk video yang saya bagi nasi dekat orang, bagi yang orang tempah. Akak tu ada tempah nasi 20 bungkus, ya. Ni ada dialog sikit-sikit, tak berapa jelas sangat dengar, ya. Niat tu nak jual untuk ni untuk kucing. Lepas tu nak niat nak sedekah atas nama nenek.
63 sedekah untuk kucing. Tak apalah, ni sajalah, tak payah yang tu. Kenapa je? Ni nasi bagi hak sila RM3 je. Janganlah gitu, akak dah order. Tak apalah, nak bagi je yang tu. Kata nak bagi ke jira-jira tu. Memang nak kasih ciri apa niatnya? Kucing. Nak bagi sedekah ke kucing lah. Nasi ni saya bagi sikit je lah, yang tu je, dekat ke kucing. Ya Allah, ya ke? Ya, RM10 lah. Tak apalah, saya bagi lah. Dah. Apalah, kalau ada nak tepuh apa boleh bagi tahu ya. Panggil pakcik. Okey, seterusnya nasi saya bungkus-bungkuskan, saya bagi-bagi dekat orang. Ya. Ni. Saya tak rakam pemuka masing-masing. Saya nak bagi nasi. Ni kad kalau ada nak tepuh gapo-gapo boleh lah. Nasi ke gapo. Tak apa, saya bagi saja ya. Ni atas arwah nenek saya ni. Okey. Kemudian kita pergi dekat orang lain pula. Beberapa orang, banyak orang saya pergi. Ada tu saya tak ingat nak on phone. Tak terakam pun ada juga. Okey, seterusnya saya pergi dekat adik-adik yang berniaga tepi jalan. Macam tu lah. 2 orang ke? Saja je nak buat arwah nenek. Nak untuk arwah nenek ni. Macam kalau ada nak tepuh ke apa boleh lah. Ada kad ni. 2 orang ambil hak 2. Macam nak tepuh ke boleh lah. Saya ada buat macam jual amal untuk kucing terbiar. Saya ada YouTube Street Cat Lover, boleh tengok lah. Macam ni kalau nak makan kecil-kecil lah. Kalau beg besar-besar tak ada nak buat. Okey. Kira ni saya sedekah atas nama nenek saja lagi saya ada buat YouTube Street Cat Lover untuk bantu kucing-kucing terbiar. Ada juga. Okey, terima so, saya ada nak bagi nasi. Berapa orang ada? Sorry ya. Saya ada buat ni untuk arwah nenek saya. Sambil sedekah ke orang tu, saya adalah juga buat jualan amal untuk membantu kucing-kucing terbiar ke. Macam bolehlah kalau nak tempah untuk nak buat majlis kecil-kecil yang jadi ke nak makan keluarga ke, bukan beg besar-besar tu tak boleh lah. Sebab buat sorge kan. Jadi bolehlah kalau nak tempah kecil-kecil lagi tu. Saya ada buat YouTube juga tu untuk tolong kucing ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kak, saya ada nak bagi nasi. Untuk buat arwah nenek. Sambil-sambil tu kalau ada nak tepuh ke boleh juga. Free lah. Nak buat arwah untuk ni. Boleh call lah kalau nak tepuh ke. Saya ada buat YouTube untuk bantu kucing terbiar. Ambil semua lah. Aku ada lagi rumah. Okey, terima kasih. Okey. Okeylah. Itu nanti saya cerita balik pasal bagi kucing makan tu. Sambil-sambil kucing makan pula bagi-bagi nasi dekat orang tu ya. Tiba-tiba nampak kucing pula kat kaki 5. Saya pun pergilah dengan mak saya. Mak saya masa tu dia tunggu dalam kereta. Saya bagi kucing bagi makanan dekat orang-orang tu. Mak saya tunggu dalam kereta.
Nak Lepas ambil tu kursi. nampak ada kucing Nak ni. apa duduk Jadi, sini ambil kan. Yalah bawa pulang rezeki lah. Kita kongsi nasi dengan orang. Orang-orang kita kongsi nasi. Kita bawa pulang lah rezeki kita pula ni. Bapak kucing. Ya, video ni yang saya bagi nasi ni sebenarnya sehari sebelum puasa. Esok nak puasa dah. Hari ni sebelum puasa saya bagi-bagi nasi tu. Mula-mula yang akak tadi tu dia tempah nasi 20 bungkus. Jadi dia terkejut lah masa dia nak bayar. Saya cakap tak apa, saya dah niat atas nama nenek saya kan. Macam tu. Jadi dia terkejut. Tapi dia bagi derma untuk kucing, sumbangan untuk kucing ya. Alhamdulillah lah. Jadi yang lain-lain tu saya bagi-bagi macam tu. Bukan yang orang tempah lah. Kira saya tengok orang jual tepi jalan ke, orang jalan-jalan kaki lima, orang-orang lalu lalang, saya bagi-bagi macam tu. Ada yang rakam, ada yang tak rakam. Yang tak rakam tu sebab yalah saya bukannya suluh muka macam tu. Kadang-kadang tak tertekan ni, tak on. Seterusnya kita jumpa kucing ni pula. Macam selalulah. Ni semua video ni yalah yang sebelum puasa lagi ni. Yang puasa ni pula yang tadi dah jumpa kan. Yang ni pula, yang ni pergi beli baju raya. Teman anak sepupu ni beli baju raya. Datanglah budak Oyen ni. Kita datang dengan motor. Ni dekat Tumpat, jauh jugalah nak balik ke rumah. Dengan Aisyah lagi ni. Jadi kita pun nak bawa pulang lah kucing. Jadi tadi bapak putih yang malam tu. Lepas tu yang tepi jalan tu kaki lima tu. Seterusnya budak ni pula yang oren. Jadi kita bawa pulang ke rumah lah, dengan motor lah. Ni pegang lah. Nasib baik lah budak ni baik. Dia tak menggelupu. Bawa dengan motor ya. Bawa pulang ke rumah lah. Jalan ya. Pergi dengan anak sepupu saya. Dia driver motor. Okey. Macam video bagi nasi tadi tak best kan. Sebabnya saya dah pegang telefon macam tu. Kira dengan suara sajalah. Saya tak rakam siapa. Saya pun takut orang marah nak rakam orang. Jadi saya bagi. Lepas tu saya suara saja. Okeylah. Ni bulan puasa sebenarnya ni. Pergi tengok baju raya kat kedai tu. Kedai dekat Tumpat. Okey, seterusnya kucing ni pula. Kucing ni dia datang berkorak ada telur lalat ni. Lalat dah letak telur. Kalau kita tak cepat bertindak akan menetas, jadi ulat akan korek lah. Selalunya akan korek isi masuk dalam telinga, dalam kepala. Jadi kita guna Zuzamec macam selalulah untuk mematikan ulat. Kalau dah menetas, ulat pun mati. Kalau telur pun jadi tak menetas lah kalau kita guna spray ni. Okey, kucing ni dia datang dengan sendiri kat rumah saya. Tiba-tiba ada jalan kaki kat depan tu. Tak tahulah sejauh mana perjalanan dia berjalan nak sampai dekat kawasan rumah saya. Semestinya tak ramai orang sudi nak ambil kucing yang berkorap macam ni ya. Bukan semua orang sudi. Jadi kita ni kesian kita ambil lah. Kita ambil. Panjang umur ke pendek umur ke kita tak kira. Janji kita bantu dia dulu. Ni pun bila kita ambil, kita spray, kita panggil veteriner lah datang suntik kurap ya. Tengok tu terkencing dah dia. Saya spray tu agaknya takut kan, tak biasa macam ni. Nanti kita salin kertas. Macam ni lah. Kita kena spray seluruh badan lah. Sebab kita tak tahu, mungkin dah ada bertelur kat dalam ke bulu dia kan. Kita spray. Jadi macam tu lah. Macam ni lah kita tolong kucing macam selalulah.
Tidak bermaksud tak buat video tu. Dah tak ada kucing tu. Tak buat video tak ada kucing dah. Tak ada. Tak ada istilah tak ada kucing. Kat rumah saya tak pernah tak ada kucing. Kucing selalu ada. Jadi kita memang tolong lah. Ni. Bagi makan. Tak tahulah ada selera ke tidak budak ni. Kurap dia boleh dikatakan seluruh badan. Lalat pun datang dah hinggap. Tak tahulah ni makan ke tak. Kesian. Kalau kita tengok tepi jalan macam ni, kesian. Ni. Memang kesian kan. Sebenarnya waktu dah nak hujan ni, dia macam ada rintik-rintik. Sebab tu lepas masa kita bagi makan tu, tengok dah rintik-rintik ada atas ni. Kita terus tutup ya. Bagi kucing makan kat sini pula. Kat luar tu tumpah tu sebab dia orang bergaduh lah. Kita bagi dia orang makan, dia yang tu nak tepuk kepala yang tu, yang ni nak tepuk kepala yang ni, tumpah. Ni hujan sebenarnya ya. Nak bagi makan kalau hujan rintik-rintik okey lagi. Tengok tu tumpah pula kata. Ni. Sebenarnya hujan sebelum saya bagi makan tadi, hujan dah lebat dah. Ni dah rintik-rintik dah ni. Kalau hujan lebat kita nak bagi makan susah sikit. Sebab kucing-kucing ke kita nak panggil dia, orang takut hujan dia tak datang. Macam ni lah. Yang tepi sana kita dah tutup. Lepas bagi makan, letak makanan, kita kena tutup lah sebab hujan. Hujan macam ni lah. Dulu plastik tu tak tahan lama. Dia orang cakar. Jadi terkoyak kan. Jadi kita dah beli ni. Kita dah beli tikar getah ni. Tikar getah ni. Jadi yelah tak ada tempat. Saya dah cakap kan. Saya macam-macam cerita dah saya dah cerita sebelum ni. Pasal suatu hari nanti tak lama lagi kita nak pindah rumah. Bila nak pindah nanti sangka nak letak dekat mana pula kucing. Sekarang ni pun tak ada tempat ya. Saya dah minta bantuan daripada beberapa tempat tapi tak ada jawapan lagi. Ini pun kucing baru juga. Kucing ni mak saya ambil dekat kawasan bebas cukai Pengkalan Kubu. Mak saya pergi, saya tak pergi. Mak saya pergi dengan kakak saya masa tu hari raya kan. Bukan dengan kakak saya lah, dengan anak sepupu saya jugalah. Yang ni pula tengok ni 2 ekor bapak kucing yang kita jumpa. Ni yang jumpa juga ni. Tengoklah tu bulu tak ada, kurap macam tu. Kita ambil. Jumpa tepi jalan kita ambil. Nak tinggal kesian. Walaupun bapak kucing bila keadaan macam ni kita kena bantu juga. Kadang-kadang kan sesetengah orang kan ambil yang kecil-kecil. Bapak biarlah bapak. Tapi dalam situasi ni bapak ni bahaya juga, kita kena ambil. Okey, ini pula kucing ni nama dia Iza. Kucing ni sebenarnya kisah dia kakak saya masa tu dia balik hari raya kan. Dia pun pergilah dekat kilang tu. Kilang buat serunding. Dia kan duduk Kuala Lumpur. Nak dapat serunding susah kat sana. Jadi bila balik Kelantan ni ada kilang-kilang, dia pergi. Dalam perjalanan tu dia nampak kucing ni duduk tepi jalan tu, ada rumput-rumput. Kucing ni duduk kat situ tengah makan rumput. Duduk. Masa tu pagi dia pergi. Okey, masa tu kakak saya dengan suami dia lah pergi beli serunding tu. Tapi dia tak tahulah kucing ni ada tuan ke tak ada ke. Ingatkan kucing tu duduk tepi jalan. Masa tu kakak saya tengok, kucing ni makan rumput. Tengah makan rumput. Macam tu. Lepas tu bila balik daripada beli serunding tu, lalu jalan lain. Petang tu kakak saya dengan mak saya pula nak pergi beli lagi serunding. Sebab kawan kakak saya tu dia telefon cakap nak kirim lagi. Jadi kenalah pergi balik. Lalulah jalan yang sama. Masa ni petang, hujan renyai-renyai. Kucing tu masih ada dekat situ. Kakak saya kata,
Kucing ni dari tadi lagi kakak saya cakap dekat mak saya. Dari tadi lagi kucing ni. Jadi ambil lah. Alahai, belum habis cerita tiba-tiba keluar baby. Keluar baby lah. Nanti saya sambung pula lah cerita tu. Okey, kisah seterusnya ini abang yang jual tepi jalan ni. Kucing tu. Aduh, kucing ni dekat traffic light Kota Baru ada abang yang jual tepi jalan. Kalau traffic light berhenti tu, abang tu akan pergi kereta ke kereta kan. Ni saya beli ni dengan abang ni. Saya beli popcorn ni di RM5. Abang ni sebenarnya dekat kaki dia ada kucing. Kucing tu ikut. Dia lintas jalan, kucing tu ikut. Dia lintas jalan, kucing tu ikut. Jadi saya pun belilah popcorn tu sambil tu ambil kesempatan suruh abang tu ambil sekali kucing tu. Cerita tak belum habis satu-satu ni. Sebabnya saya rakam dulu baru rakam suara, rakam video dulu, edit baru rakam suara. Sebab tu cerita terputus. Okey, saya sambung dulu. Nanti satu-satu saya cerita yang kisah kucing nama Iza tadi. Bila mak saya dengan kakak saya pergi nak beli serunding petang tu, mula-mula yang kakak saya pergi mula-mula tu pagi. Kucing tu dah ada kat situ. Petang tu hujan renyai-renyai, lalu masih ada dekat situ, masih tengah makan rumput tu juga. Kucing tu. Lepas tu kakak saya kata, kucing ni lah tadi dah ada ni. Rupanya dia terlalu letih. Dia mengandung, terlalu letih tak boleh berjalan. Sebab itulah dia duduk kat situ. Lepas tu kata, kalau macam ni bahaya ni. Sebab dia duduk kat tepi jalan kan. Ambil bawa pulang ke rumah. Bawa pulang ke rumah lah Iza tu. Jadi duduklah dengan kita. Tu Ibu Laci. Ingat lagi tak Ibu Laci yang garang tu? Dia pun dah boleh bebas macam kucing lain. Dah lama dah boleh bebas. Cuma nak pegang-pegang dia masih lagi tak boleh. Nak angkat-angkat dia, jangan harap lah. Dia akan cakar lagi tangan. Cuma kalau nak gosok sikit-sikit tu boleh lah. Cuma nak lari-lari lagi, susah lah. Kucing lain sepatutnya dah jinak menggeser-geser dekat kaki. Dia tidak, ya nak hulur tangan tu, nak lari. Okey, dah cerita pasal Iza tu. Nak cerita pula pasal abang yang jual popcorn. Ada tepi jalan kan, dekat traffic light Kota Baru, dekat Lembah Sireh tu, dekat jambatan Sultan Yahya yang kan. Ke jambatan apa nama dia? Situlah Kota Baru. Ada, kalau traffic light berhenti, abang tu akan bawa papan tulis makanan apa yang dia jual, harga, dan dia letak dekat tangan dia tu beberapa makanan. Jadi kalau dia pergi kereta ke kereta, kita lambai nak beli, dia akan hantar. Bila traffic light berhenti sebelah sana, dia lintas jalan pergi dekat sana pula. Macam tu. Faham kan? Orang yang tahu dah faham kan? Masa tu ada anak kucing dekat kaki dia, tengah ikut dia. Jadi saya pun macam ya Allah, bimbang bila dia lintas jalan, budak tu nak lintas juga. Abang tu pun nak macam dengan nak suruh kucing tu tak ikut dia lah. Dia pun rela ambil makanan yang dia nak jual tu, dia bagi kat kucing tu. Tapi tepi jalan lah dia bagi, sebab dia nak kejar ni. Traffic light berhenti ni, dia nak pergi kan, nak niaga. Semoga dimurahkan rezeki lah abang tu. Dia bagi popcorn tu dekat kucing tepi jalan. Tapi bahaya jugalah tepi jalan kan. Nanti yelah, dia akan, kucing tu bila habis makan tu, dia akan ikut abang tu balik. Jadi nasib baiklah kita nampak dan bagi kesempatan, peluang untuk kita tolong kucing tu. Saya panggil abang tu, lambai abang tu datang dekat kereta. Saya pun beli popcorn dengan abang tu, bagi duit. Saya cakap, abang cepat-cepat tolong ambil kucing tu, sebab traffic light ni dia nak bertukar dah, jadi lampu hijau, lampu isyarat. Kita cepat, abang tu pun cepat-cepat lintas jalan. Masa tu kucing tu dia letak popcorn, dia tak nak kucing tu ikut dia letak popcorn. Jadi kucing tu duduk makan seberang jalan sana. Kalau kucing tu siap makan, dia nak ikut abang tu datang lintas jalan ni. Bahaya lah.
memang bahaya. Jadi kita pun cakap, abang cepat, abang tolong ambil kucing tu. Abang tu pun cepat-cepat lah ambil kucing tu. Bagi kat saya. Terima kasih kepada abang tu. Kalau siapa tahu abang yang jual popcorn tepi tu dekat Lembah Sirih, Kota Baru tu, jalan nak pergi Tesco, apa simpang jalan 4 tu, cabang 4 tu. Tolong-tolonglah beli makanan dengan abang tu ya. Okey. Itulah. Video dah lama dah tak ada, kita baru cerita. Sebabnya kita rakam dulu, lepas tu baru edit. Macam itulah. Lepas tu nak edit suara pula. Macam itulah. Aduh, macam-macam lah. Jumpa kucing yang mana sakit. Kucing ni pun banyak dah yang mati ya. Kat rumah saya dah banyak juga mati. Ada tu yang baru jumpa, kita tak sempat nak rakam lagi, dah mati. Sebab kita jumpa yang sakit ya. Yang baru jumpa pun banyak. Yang sihat alhamdulillah. Tapi sekarang ni musim selsema ya. Satu-satu berjangkit. Doktor ulang-alik ke rumah saya tu. Seminggu sekali duduk panggil datang. Gitu. Nak suruh cocok kucing kita lah. Ubat lagi beli. Macam-macam lah kita. Duit ada sekejap aja. Kucing bila kita cocok ke gapo, okey? Rela lah habis duit untuk dia orang. Okey, satu lagi saya nak kongsi dengan anda kan. Saya ni dalam perancangan nak meniaga nasi dan air untuk macam buka kedai makan, kira orang beli bungkus lah. Doakan semoga berjaya lah. Plan ni dah lama. Saya kan dah cakap dulu saya ada kedai kat depan rumah. Sebelum ni ada orang sewa kedai saya, dan sekarang ni orang sewa tu dia dah dapat kerja. Jadi dia dah tak sewa lagi. Bila dah tak sewa lagi, ni satu lagi saya nak cerita kucing ni yang baru jumpa. Anda boleh tengok lah rupa dia macam mana, dengan mata dia macam tu. Ni saya jumpa tepi jalan. Tengok tengah cerita lain, masuk video lain, cerita yang ni pula. Okey, kucing ni saya jumpa tepi jalan. Masa tu saya nak pergi beli lauk dengan motor lah, dengan Aisyah. Dengan motor, saya driver. Jumpa kucing ni duduk kat tengah jalan. Kenderaan lalu sampai kenderaan kena elak dekat dia. Dia duduk tengah-tengah. Kenderaan kena elak. Masuk dalam semak kenderaan. Kereta. Dia tak lari. Jadi saya ambil dia, bawa motor sebelah tangan. Aisyah duduk kat depan lagi, letak kucing ni lagi, bawa nak balik ke rumah. Ni kisah kucing ni. Okey, video sebenarnya dah nak habis ni. Jadi saya nak sambung pasal jual makanan, jual nasi tu sekejap. Saya ada ni, bila orang tu dah tak nak sewa, saya pun plan nak jual nasi. Memandangkan Aisyah pun dah besar, itu Aisyah kecil lagi. Jadi rasanya dah boleh lah kot. Jadi saya ubah jadual pagi tu. Saya bersihkan sangkar pagi. Terus bagi kucing makan. Lepas tu saya jual nasi tu kira tengah hari lah. Macam pukul 11 pagi sampai 5 petang. Pagi saya tak sempat. Kalau orang kata jual nasi pagi, tak sempat. Kita nak urus dulu kucing pagi. Doakan saya berjaya dan murah rezeki ya. Saya jual nasi ni pun untuk membantu kucing-kucing ni lah. Bukan untuk diri sendiri. Untuk sendiri-sendiri saya dah cakap. Selalu saya cakap, saya tak perlu cari untuk diri sendiri. Sebab suami saya dah kerja. Saya sebenarnya nak jual nasi ni, suami saya tak berapa setuju. Suami saya cakap penat sebab dia tengok saya hari-hari kerja dengan buat kerja kucing ni, berpeluh-peluh sampai petang. Apa dia cakap, sempat ke? Dia kesian dekat saya. Dia kesian. Saya kata, saya minat. Saya cakap dekat dia, saya bukan meniaga nak berkaya, saya cakap, tapi saya minat. Saya memang minat niaga. Samping-samping tu bolehlah bagi kucing makan. Saya cakap, kalau bekerja, saya cakap dengan suami saya macam tu, kalau orang bagi saya kerja, jadi polis pun, jadi misi ke, saya tak boleh. Saya tak minat sangat. Tapi meniaga ni saya minat, saya cakap. Gitulah saya ibarat dekat suami saya. Sebab dia macam ada sedikit menghalang sikit. Dia cakap tak payahlah meniaga, bagi orang sewa je lah.
Sebab dia kesian dekat saya, penat. Dia kata sempat ke nak masak lagi semua, dia kesian. Dia cakap lagipun dia dah kerja, dia dah boleh tanggung semua. Saya cakap biarlah saya minat, saya nak meniaga pemurah-murah. Saya pun meniaga depan sekolah, jadi untuk adik-adik lah, adik-adik keluar dari sekolah, saya jual nasi murah-murah lah. Kira meniaga sambil sedekah. Meniaga sambil sedekah murah-murah. Nak suruh adik-adik yang tak berkemampuan, tak ada duit ke, boleh datang beli macam tu. Okeylah. Macam ni video kita pun nak habis dah ni. Tengok kucing makan. Kucing tadi pun yang mata yang kurap banyak mata saya, macam buta macam tu. Dah mati tu saya dah rakam video masa mula-mula dah. Lalu makan selera dia. Kita bagi makan, dia makan. Kesian dia. Berapa lama dah dia sakit. Cuma tak jumpa dengan kita je. Jumpa hari tu duduk tengah jalan. Memang Tuhan betul-betul nak bagi dekat saya lah. Saya dah bawa pulang ke rumah. Walaupun hanya pelihara dia 3-4 hari saja, lepas tu mati. Memang dia dah tak sihat. Cuma dia terlapar-lapar agaknya. Okay, dalam saka besar pun kita dah beli ni tikar getah. Ni Ibu Laci. Tikar getah kita lapik kat sini. Selalunya papan kan. Papan tu kalau kucing kadang-kadang dia tercirit ke, kita nak basuh susah, dia melekat atas papan kan, kayu. Bila letak tikar getah macam ni, dia licin. Kita nak basuh kucing tercirit-cirit, tertitik-titik pun senang. Macam tu. Okeylah, doakanlah saya berjaya ya. Bukannya meniaga nak kaya, meniaga suka-suka saja-saja. Kalau anda yang berdekatan dengan kampung Kok Pasir, saya duduk kampung Kok Pasir, depan sekolah kampung Kok Pasir, nak beli nasi boleh lah, tapi belum start lagi. Nanti saya bagi tahu ya bila start. Sekarang ni kumpul-kumpul barang dulu. Kemarin dah beli barang, suami saya pun ikut lah juga. Dah saya cakap nak juga. Macam itulah dia pun kesian. Dia cakap kesian dekat saya lah. Dia tengok saya banyak kerja. Kadang-kadang tu tak sempat itu nak makan, tak sempat, gelap baru sempat makan. Dia kesian. Okey, inilah akhir video. Kita tengok Iza yang tadi duduk tepi jalan, dah lahirkan anak ya. Duduk tepi jalan. Hujan pun masih tak bergerak. Dia tak boleh berjalan. Masa tu dia tak larat sangat. Dah lahirkan anak. Sekarang ni dah boleh berjalan dah. Masa tu mungkin dia sarat sangat kan. Tak larat nak bawa perut. Okay. Inilah Iza. Doakan kami murah rezeki ya. Semoga anda semua sihat-sihat sentiasa. Jumpa lagi lah ya. Okay, bye.